Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini selepas Dialog Fikrah Quips 2.0, Dr. Haris Ismail, pemilik saluran YouTube Protagonis Insight, telah menjemput Kiai Nur Hidayat untuk satu sesi live bersama. Dalam sesi live tersebut, Dr. Haris telah bertanyakan beberapa soalan kepada Kiai Nur Hidayat. Apa yang menarik perhatian saya ialah air muka atau water face Dr. Haris Ismail yang seolah-olah kebingungan mendengar penjelasan Kiai Nur Hidayat. Sehingga dengan itu, dengan mudah Pak Kiai membuat mi goreng, ketia goreng, bihun goreng dan segala macam nasi goreng. Semuanya diterima begitu sahaja oleh Dr. Haris Ismail. Perkara ini bukanlah sesuatu yang aneh kerana sama-sama kita ketahui Dr. Haris hanyalah memiliki pengetahuan yang sangat asas dalam bidang agama dan beliau bukanlah seorang yang memiliki manhaj ilmiah, disiplin ilmu apabila berbicara tentang agama. Link bagi sesi live yang saya maksudkan itu ada dalam kotak description. Apa yang menghairankan saya pula selepas itu ataupun beberapa hari selepas itu, Dr. Haris Ismail telah mengambil potongan daripada sesi live-nya itu untuk dijadikan sebuah video berasingan. Saya kata menghairankan kerana saya sangkakan selepas sesi live tersebut, Dr. Haris akan tabayun apa yang ditibayun oleh Pak Kiai dan sedar bahawa dirinya telah kena goreng daripada awal sehingga akhir. Sayang sekali dia tidak melakukannya. Atau mungkin sememangnya tidak mampu melakukannya. Sememangnya tidak mampu untuk melakukan tabayun. Yang ini menyemak apa yang diperkatakan oleh Pak Kiai dengan sumber-sumber yang asal. Okey, link bagi video berasingan yang saya masukkan itu dalam kotak description juga. Maka dalam video ini, saya akan tunjukkan apa yang Pak Kiai tibayun yang seterusnya diterima begitu sahaja oleh Dr. Haris Ismail tanpa tabayun. Maksud tabayun di sini ialah menyemak terlebih dahulu. Baik, ayuh kita mulakan. Pertama, sesuatu yang di luar topik tetapi tetap penting ialah dalam beberapa soalan yang dikemukakan oleh Dr. Haris kepada Pak Kiai, kenapa Dr. Haris Ismail tidak bertanya kepada Kiai Nur Hidayat tentang status seorang Muslim, bukan anak kecil, bukan yang baru memeluk Islam, tapi seorang Muslim yang normal, yang tidak beriman kepada hari akhirat secara total. Apakah dia masih disebut sebagai seorang Muslim atau tidak? Ini satu isu penting yang saya rasa pada pengamatan saya lah, Dr. Haris dia cuba nak sapu masuk bawah kapet tau, buat lupa je. Tak, saya tak akan lupa dan saya akan ulang perkara ni. Jadi inilah masanya untuk dia bertanya. Bagaimanakah status seseorang itu? Apakah dia Muslim, masih Muslim atau tidak? Apabila dia tidak percaya kepada salah satu daripada rukun iman, dalam kes ini tidak percaya kepada hari akhirat. Kedua, dalam sesi live tersebut dan dalam beberapa video lain pasca Dialog Fikrah Quips 2.0, Dr. Haris Ismail mula menyebut kita atau kami Ahli Sunnah wal Jamaah. Ajaibnya, sejak bila seseorang yang berkeyakinan tidak beriman kepada seluruh hari akhirat masih dikira seorang Muslim, boleh menganggap dirinya sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah? Pak Kiai, jika anda menonton video ini, ketahuilah bahawa orang di sebelah anda ketika sesi live tersebut adalah satu individu yang berkeyakinan, beriktiqad bahawa orang yang tidak beriman kepada hari akhirat secara seluruhnya adalah masih Muslim. Beliau memiliki beberapa video bagi membela dan menegakkan keyakinannya yang batil tersebut. Ketiga, okey, sekarang kita masuk kepada potongan video yang saya maksudkan ya. Pada minit 5.40,
Pak Kiai membacakan tentang hadis Sayyidina Umar bertawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata ini adalah dusta di siang hari oleh Pak Kiai. Apatah lagi Pak Kiai ketika itu sedang memegang dan membuka buku tulisannya itu bukan berdasarkan ingatan, sebab kalau berdasarkan ingatan mungkin tersasul, mungkin tersilap. Tapi dia sedang baca bukunya tu, yang tak silap saya, Dr. Haris sebelum tu telah buka pada muka surat yang sepatutnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Hadis yang dimaksudkan oleh Pak Kiai itu ialah sebuah riwayat yang masyhur disebut sebagai riwayat Malik Ad-Dar. Saya sendiri telah membacakan riwayat itu ataupun hadis itu sebelum ini dalam video yang berjudul Quips 2.0 UEAF, yang ini Ustaz Engku Ahmad Fadil tidak tahu beza tawasul versus istighasah. Link dalam kotak description. Ringkasnya, bukan Saidina Umar radhiyallahu anhu yang bertawasul dengan Rasulullah SAW yang sudah wafat ketika itu, akan tapi walau bagaimanapun, namun begitu, seseorang lain yang pergi ke kubur dan bertawasul, dan orang lain itu dalam riwayat asal tak ada nama, kemudian tiba-tiba boleh ada nama, iaitu nama dia Bilal bin Al-Haris Al-Muzani. Jadi dusta wahai Pak Kiai apabila kamu berkata Umar bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Keempat, Pak Kiai berkata bahawa hadis ini disahihkan oleh Amirul Mukminin Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Hafiz Ibnu Katsir. Perkara ini beliau ulangi beberapa kali bahawa hadis ini, hadis Malik Ad-Dar ini telah disahihkan oleh dua pakar besar ilmu hadis. Saya katakan dusta, dusta, dusta. Saya ulangi, Pak Kiai Nur Hidayat telah berdusta, berdusta, berdusta. Okey, kenapa saya berkata demikian? Okey, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Hafiz Ibnu Katsir tidak mensahihkan hadis tersebut, tidak mensahihkan riwayat tersebut, tetapi mereka sekadar berkata sanadnya sahih. Bersama ini saya sertakan tangkap layar kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari edisi Maktabah Syamilah jilid 2 muka surat 495. Perhatikan bahagian teks yang saya select, yang saya gelapkan itu. Jelas perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bermaksud dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan isnad yang sahih daripada riwayat hingga akhir. Sesiapa yang tonton guna handphone, sila pitch and zoom aplikasi YouTube anda. Okey, supaya anda dapat lihat dengan lebih besar. Okey, seterusnya, tangkap layar yang kedua pula ialah daripada kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Sekali lagi edisi Maktabah Syamilah jilid 10 muka surat 74. Riwayat ini sebenarnya dikemukakan di perenggan terakhir muka surat 73. Fokus kita ialah muka surat seterusnya, muka surat 74 jilid 10 muka surat 74, di mana setelah mengemukakan riwayat ini beliau berkata yang saya select itu wahaza isnadun sahihun, bermaksud isnad riwayat ini adalah sahih. Jelas ya dua tangkap layar ini? Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dalam disiplin semakan hadis ada kritik sanad dan ada kritik matan. Apabila seseorang ahli hadis berkata sanadnya sahih atau sanadnya hasan, maka yang dimaksudkan hanyalah dari aspek sanad. Mereka tidak menyentuh langsung aspek kritik matan. Berbeza apabila seseorang ahli hadis berkata hadis ini sahih atau hadis ini hasan, maka yang dimaksudkan adalah daripada kedua-dua aspek sanad dan matan. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Hafiz Ibnu Katsir tidak mensahihkan hadis ini ataupun riwayat ini, tetapi mereka sekadar berkata sanadnya sahih ataupun isnadnya sahih. Ini kerana matan atau teks riwayat
bagi riwayat itu mengandungi banyak pertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis lain yang lebih sahih. Saya telah menjelaskan pertentangan-pertentangan ini dalam sebuah video berasingan berjudul Kritik Riwayat Tawasul selepas Nabi wafat. Link sekali lagi dalam kotak description. Dan kritik ini saya fokus kepada matan dan bukannya kepada sanad. Banyak orang bila mereka membicarakan riwayat-riwayat berkaitan tawasul ni, mereka fokus pada kritikan sanad, dengan ada yang mensahihkan sanad, ada yang mendaifkan sanad. Okey, tetapi dari sudut matan ramai yang terlepas pandang ataupun terlepas pandang ya. Jadi saya tak kritik dari sudut sanad, saya kritik dari sudut matan. Dan kritikan matan itu sendiri menyebabkan seandainya pun ada seseorang ahli hadis yang ada yang menilainya sahih ataupun hasan, ia tetap tolak kerana matan ataupun teks riwayat itu bertentangan dengan ayat-ayat Quran, hadis-hadis yang sahih dan juga sejarah para sahabat radhiyallahu anhum pada zaman itu. Okey, kelima, perbezaan antara sanad sahih dan hadis sahih adalah sesuatu yang sangat asas dalam bidang ilmu hadis. Bahkan saya yakin para penonton sekalian yang dirahmati Allah juga mengetahui tentangnya. Apa yang tidak diragukan, orang seperti Kiai Nur Hidayat juga pasti mengetahui perbezaan antara keduanya. Apatah lagi Pak Kiai memuji-muji bukunya itu sebagai kononnya telah membahas isu darjat hadis ini dan yang lain-lain secara ilmiah. Ringkasnya, saya yakin hampir semua orang tahu. Mungkinlah kecuali Dr. Haris Ismail. Kita maafkan dia atas kejahilannya kerana kita sama-sama tahu dia memang jahil dalam disiplin ilmu-ilmu agama. Dia hanya belajar asas tafsir hadis dan bukannya penilaian darjat hadis. Sekejap ya, saya minum air. Bismillah. Namun, apa yang jelas pada Kiai Nur Hidayat, mustahil beliau tidak tahu beza antara sanad sahih dan hadis sahih, melainkan dia sengaja hendak menutupi pertentangan-pertentangan yang wujud pada matan riwayat, lalu dia terus sebutkan hadis sahih. Ini sesuatu yang sangat dikesali pada diri Kiai Nur Hidayat. Keenam, seterusnya, apabila membicarakan tentang perawi yang meriwayatkan kisah tersebut, yakni Malik Ad-Dar, Kiai Nur Hidayat menilainya sebagai seorang perawi yang thiqah berdasarkan kriteria yang dia itu adalah seseorang yang dipercayai oleh Saidina Umar untuk menjaga satu urusan besar. Setepatnya, beliau, yakni Malik Ad-Dar, adalah penjaga gudang makanan pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Pak Kiai bertanya, bagaimana mungkin Malik Ad-Dar tidak siqah, tidak logik langsung, katanya ya. Wahai Pak Kiai, wahai Kiai Nur Hidayat, sejak bila dalam disiplin ilmu hadis, khasnya dalam disiplin ilmu al-jahru wa ta'dil, seorang perawi itu dinilai siqah kerana dia diberi jawatan oleh pemerintah? Perawi yang siqah secara sederhana boleh rujuk dalam mana-mana buku ataupun kitab dalam ilmu hadis adalah perawi yang memiliki ciri-ciri adil dan dhabit. Adil di sini maksudnya memiliki reputasi yang baik, akhlak yang tinggi, menjauhi dosa besar, tidak melazimi dosa kecil mahupun yang syubhat. Sementara dhabit di sini maksudnya perawi yang mempunyai ingatan yang mantap, meriwayatkan hadis sebagaimana yang diterimanya, teliti dalam catatannya dan menjaga hadis-hadis riwayat-riwayat yang diterimanya dengan penuh cermat. Ringkasnya, adil adalah tentang latar belakang perawi, sementara dhabit adalah bagaimana dia menerima, menjaga dan menyampaikan sesebuah riwayat. Kedua-dua ciri adil dan dhabit inilah menghasilkan perawi yang thiqah. Ia tiada
Ketawa pula saya. Ia tiada kaitan langsung dengan sama ada perawi itu diberi kepercayaan dengan sesuatu urusan atau jabatan oleh pihak pemerintah. Dan di sini sekali lagi saya sungguh hairan dengan sikap Dr. Haris Ismail yang hanya mengangguk-angguk. Apakah ilmu hadisnya bertaraf sifar? Apakah dia tak ada pemikiran yang kritis sehingga terlintas untuk bertanya, ciri perawi thiqah ialah yang diberi jawatan oleh pemerintah ke? Saya tidak menjangkakan, I am not expecting Dr. Haris to make that live session as an interrogation session. Saya tahu dan saya tidaklah menjangkakan Dr. Haris menjadikan sesi live itu sebagai satu sesi interogasi. Tapi at least bijaklah sikit menilai apa yang Pak Kiai sedang sampaikan, dan paling-paling kurang boleh tanya soalan, perawi thiqah ni yang diberi jawatan oleh pemerintah, apakah itu dalam bidang hadis? Kan? Daripada kamu dah angguk macam tu saja. Apapun yang jelas kepada kita ialah apabila Kiai Nur Hidayat berbicara tentang ilmu hadis, kita mesti berwaspada. Daripada dua kes di atas, nampaknya beliau tidak tahu atau pura-pura tidak tahu ilmu hadis. Apa yang luar biasa, dalam kalau dari Indonesia mereka biasa sebut apa? Luar biasa. Apa yang luar biasa? Dalam sesi live tersebut, mereka sedang membicarakan buku Pak Kiai yang berjudul Salafi Gagal Faham Hadis. Macam tak kena je tajuk tu. Okey. Ketujuh, Kiai Nur Hidayat menyebut tentang Imam As-Subki yang telah mengkritik Imam Ibn Taymiyah dalam isu tawasul. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, perkara ini telah saya sebut dalam video yang lain dan saya ulangi lagi dalam video ini. Yang diambil kira bukanlah sekadar telah mengkritik, tetapi apakah dalil dan hujah dalam kritikan tersebut? Apakah ia sesuatu yang bernas, lagi power sehingga dapat meruntuhkan dalil dan hujah Syekhul Islam Ibn Taymiyah, atau sekadar sembang kari yang tidak power langsung pun? Layu je kan? Alhamdulillah saya telah menyemak kandungan kritikan Imam As-Subki tersebut dan saya dapati ia amatlah lemah. Bahkan amat ajaib bagaimana seseorang yang dinobatkan sebagai seorang imam besar berhujah dengan cara sedemikian. Don't just take my words for granted. Jangan sekadar terima terus perkataan saya. Tabayun terlebih dahulu. Jemput semak video saya berjudul Menyemak Kenyataan Imam As-Subki tentang Tawasul, Istighasah dan Syafaat. Link sekali lagi dalam kotak description. Ke-8, di penghujung video, Kiai Nur Hidayat menyatakan bahawa Salafi Wahabi bukan sekadar menghukum tawasul sebagai haram, tetapi sebagai syirik. Saya minta bukti bahawa seseorang yang disandarkan kepada Salafi atau Wahabi menghukum perbuatan tawasul sebagai syirik. Sebab setahu saya yang dihukumi sebagai syirik ialah istighasah dan bukannya tawasul. Perkara ini telah dijelaskan oleh Ustaz Salman Ali dalam Dialog Quips 2.0 itu, dan saya sendiri telah membuat video khas menerangkan dalil-dalil Al-Quran bahawa istighasah adalah syirik. Link sekali lagi dalam kotak description. Apakah Kiai Nur Hidayat keliru antara tawasul dan istighasah, atau pura-pura keliru sehingga meletakkan hukum pada tawasul apa yang sebenarnya merujuk kepada istighasah? Baiklah, saya tutup dengan beberapa kesimpulan. Itu saja beberapa poin yang saya nak highlight, yang saya nak kata Pak Kiai T. Bayun dan Dr. Haris Ismail hanya menerima tanpa tabayun. Pak Kiai dia goreng je begitu. Dr. Haris pun macam sedap. Sangat menyedihkan ya. Pertama, sebagai kesimpulan ya, tak boleh cakap lama-lama ni, tekak masih belum betul. Tu dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, terbukti bahawa Kiai Nur Hidayat bukanlah seorang yang amanah apabila membicarakan ilmu agama yang melibatkan tentang Salafi,
Beliau bukan sahaja tidak amanah dalam menukil riwayat Malik Ad-Dar dan perbicaraan ahli hadis tentang darjatnya, ketika dialog juga beliau tidak amanah. Satu contoh ialah apabila Kiai Nur Hidayat menuduh Syekh bin Baz rahimahullah berakidah Allah memiliki 5 jari. Padahal hadis tentang 5 jari tersebut dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan merupakan pegangan para imam jauh sebelum Syekh bin Baz rahimahullah. Sahabat saya ada satu tulisan khas tentang perkara ini di Facebook beliau. Link saya berikan dalam kotak description. Dan seperti yang dijangkakan, Dr. Haris Ismail pun hanya copy and paste tentang tuduhan itu, turut mengkritik tentangnya dalam isu 5 jari ini tanpa tabayun terlebih dahulu. Kedua, bagi sesiapa yang mampu menyemak, mampu tabayun kitab-kitab asal, maka kalau nak baca silakan, tetapi berwaspadalah apabila membaca buku atau mendengar kuliah Kiai Nur Hidayat. Bagi yang tidak mampu menyemak, beralihlah kepada agamawan lain yang sememangnya dikenali jujur lagi amanah. Sampai sini saja dahulu, insya-Allah. Jika kelapangan, saya akan teruskan ulasan react dan tabayun kepada lanjutan sesi live antara Dr. Haris dan Kiai Nur Hidayat. Sementara itu, saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.